Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang murid-murid tahun 5. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi untuk kelas tajwid. Okey. Okey, untuk kelas hari ini insya-Allah kita akan sambung semula pelajaran kita. Kucing Sasa ni. Dengar ke bunyi kucing tu? Dengar tak? Dengar. Dia saya pun nak keluar. Oh Yen tak payah keluar Yen. Ha tengok. Sasa takut dengan kucing. Okay, kita mulakan kelas dengan bacaan doa dulu Takut kucing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Okey. Okey, minggu lepas kita dah masuk tajuk baru tajwid iaitu bahagian yang kedua dalam mad far'i. Kan? Mad apa namanya kita belajar minggu lepas? Amsyah. Amsyah, minggu lepas kita belajar mad apa? Mad Lazim. mad lazim. Apa? Kita belajar mad lazim kan? Kita belajar mad lazim. Mad lazim tu terbahagi kepada 4 kan? Tapi kita baru masuk satu, mad lazim kalimi musaqqal. Okey, muka surat 32 kalau yang nak tengok ataupun yang minggu lepas tak masuk kan. Okey, boleh tengok kat dalam buku teks sekarang. Muka surat 32, Ustazah ulang sikit je. Sebab kita nak masuk tajuk baru. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Mad lazim kalimi musaqqal. Okey, apabila huruf mad bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kalimah. Okey. Huruf mad dia, huruf mad tu alif waw bertemu dengan huruf yang bertasydid. Tak kisahlah huruf apa. Tapi dalam satu kalimah. Hukum bacaan dia baca dengan idgham, dengan dengung. Berapa harakat? Berapa harakat mad lazim kalimi musaqqal ni? 6. 6 harakat. Semua mad lazim adalah 6 harakat. Okey? Kemudian, okey, bacaan ni macam mana? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dalla at-tammatu ad-dallin. Okey, kena panjang 6 harakat dekat yang panjang tu lah. Okey, kat sini tak tengok Alif kan, huruf alif ni huruf mad bertemu dengan huruf bertasydid. Mim ni bertasydid. Tapi untuk mad lazim kalimah musaqqal ni sebenarnya dia ada asal kalimah dia. Asal kalimah dia sebenarnya yang selepas huruf mad tu kan. Yang selepas huruf mad tu ada apa namanya? Astagfirullahalazim. Ada huruf bertasydid tu, dia sebenarnya double huruf. Okay, contohnya kalau at-tamatu ni kan, lepas alif ada mim ni kan. Okay, mim tu sepatutnya ada 2 huruf. Tapi bila dia jadi mad lazim kalimah musaqqal ni, dia dia bertukar jadi tasydid. Okay, sabdu. Okay, kemudian awak pun dah hafal mad tu memanjangkan bacaan, lazim mesti dibaca 6 harakat, kalimi 1 kalimah, musaqqal diidghamkan ataupun bertasydid. Okay, hari ni kita nak masuk tajuk seterusnya yang kedua iaitu tajuk mad lazim kalimi muhaffaf, muka surat 34. Tolong ambil perhatian. Lepas ni kita buat latihan tanpa tengok buku. Okay, kalau awak tak hafal tapi awak faham, awak boleh jawab. Percayalah. Tak percaya nanti kita tengok boleh jawab tak. Okay, tengok yang pertama ni pengertian mad lazim kalimi muhaffaf. Tadi yang hari tu mad lazim kalimi musaqqal. Ini muhaffaf beza dia. Okey. Mad lazim kalimi muhaffaf ialah apabila huruf mad bertemu dengan huruf mati dalam satu kalimah. Saya nak tanya, apa beza yang musaqqal dengan muhaffaf ni, pengertiannya apa bezanya? Saya boleh jawab. Apa beza dia? Muhaffaf dengan musaqqal yang hari tu. On-kan ni je. On-kan buku. On-kan buku, on-kan mikrofon. Astagfirullahalazim.
Cepat. Siapa? Satu jawapan. Musakal mat bertemu dengan huruf yang bertasydid. Okey. Dan mukhaffaf mat bertemu dengan huruf yang mati. Okey, pandai. Okey. Kalau musaqqal tu tadi, dia bertemu dengan huruf bertasydid, huruf mat tu bertemu dengan huruf bertasydid. Tapi muhaffaf ni dia bertemu dengan huruf mati. Tapi dalam satu kalimah sama juga. Yang tadi tu bertasydid, sini huruf mati. Okey. Hukum bacaan ialah dibaca dengan tanpa dengung. Tak payah dengung, tanpa dengung. Okey, kalau yang musaqqal kena dengung. Kan dibaca dengan dengung. Kalau muhaffaf ni adalah tanpa dengung. Tak payah dengung. Okey, hanya terdapat dua tempat dalam Al-Quran iaitu di dalam surah Yunus ayat 51 dan 91. Okey. Dia cuma ada dalam Al-Quran dua tempat sahaja iaitu dalam surah Yunus. Ingat. Okay, kalau macam ni kan. Kalau macam ni awak kena hafal surah dengan dia punya ayat dua-dua ni. Sebabnya dia sikit je kan. Maksud dia bagi tahu misal mak lazim kalimah muhaffaf ni ada dua tempat je. Jadi awak kena hafal. Benda tu macam penting lah. Okay, jadi surah Yunus ayat 51 dengan 91. Okay, ingat benda tu Okay, dalam panjang ayat 51 dengan 91 ni kan, awak rasa yang mana satu huruf mat bertemu dengan huruf mati tu? Yang mana satu? Siapa boleh bagi tahu saya yang mana satu? Yang ana. Okey, pandai. Okey, misalnya adalah al-ana. Itu adalah misal dia. Okey, dia ada dua tempat lah. Yang pertama surah Yunus ayat 51 ni kan. Yang ayat ana ni, yang kedua pun sama. Al-ana. Okey. Ini je misal dia. Awak ingat misalnya satu tapi ada berada di dua tempat iaitu surah Yunus ayat 51 dan 91. Okey. Awak jangan keliru awak kata, Ustazah kata ada dua tempat. Mesti lain-lain misalnya tak. Ni satu je misalnya al-ana tapi dalam dua tempat. Okey. Tahukah anda kalimah al-ana asalnya hamzah istifham bertemu hamzah wasal. Awak tengok sini elok-elok Tengok skrin pun tak apa. Sebab awak tengok buku teks tu tak faham kenapa yang saya cakap. Okey. Sebenarnya dia macam ni yang Ustazah bulatkan ni. Okey, sebelum dia jadi yang sebetulnya kat depan. Dia yang belakang ni. Hamzah istifham tu hamzah istifham, tanya, hamzah kata tanya kan. Lepas tu berjumpa dengan hamzah wasal. Ustazah katakan hamzah terbagi pada dua, hamzah wasal dengan hamzah qata. Okey, jadi hamzah wasal tu ni lah yang ada macam huruf short kecil tu. Itu hamzah wasal. Jadi kat sini huruf matnya bertemu dengan huruf mati. Okey. Sebenarnya asalnya macam ni, tapi bila dia jadi mat lazim kalimi muhaffaf ni, dia bertukar jadi yang depan ni. Huruf mat bertemu huruf mati, huruf alif bertemu dengan lam mati. Okey. Seterusnya ditukarkan hamzah wasal itu kepada huruf alif dan dipanjangkan dengan kadar 6 harakat. Okey, sebelum dia jadi alif bertemu lam mati ni, dia adalah hamzah wasal. Okey. Untuk soalan macam ni, tahukah anda macam ni kan? Selalunya dia tak ada dekat subjektif. Selalunya kat objektif. Kalau yang macam minggu lepas kita buat latihan tu, yang awak kena bagi tahu asalnya tu kan, itu dalam subjektif kan? Kalau yang macam ni dia tak ada. Sebab dia cuma tahu kat anda, selalunya masuk kat objektif. Jadi awak jangan risau. Tapi awak kena ingat yang tadi tu. Yang Zah kata, awak kena ingat berapa tempat dengan apa, dekat mana, surah apa, ayat berapa. Tu memang wajib awak ingat. Okay. Yang asal-asal tak ada. Asal-asal tu maybe dekat objektif lah tapi tak banyak lah. Okay. Kemudian muka surat 35. Maksud mat lazim kalimi muhaffaf ialah mat memanjangkan bacaan. Masih sama macam yang hari tu. Lazim mesti dibaca 6 harakat. Lazim je 6 harakat. Kalimi, satu kalimah. Sama juga. Muhaffaf tidak diidghamkan. Hari tu musaqqal apa hari tu musaqqal? Hari tu musaqqal apa?
Ha. Idghamkan. Hari tu musakol diidghamkan. Okey, kalau muaffaf ni tidak diidghamkan. Okey, beza Okey. Kalau nak suruh awak cari dekat ayat ni kan, memang ayat ni awak tak payah cari pun, memang dah dua tu je. Okey, so tak payah nak cari-carilah Okey, ingat tau, ayatnya berada dekat surah Yunus, ayat 51 dengan 91. Apa dia punya ayat? Al-ana. Okey, satu tu saja ayat dia, tapi berada di dua tempat. Okey, ada soalan tak setakat ni? Tak ada? Tak ada? Okey. Ada. Saya macam nampak dengar orang buka mic. Kalau nak tanya boleh Okey. Lagi sekali. Lagi sekali. Ikut Ustazah baca. Awak baca kat rumah, Ustazah baca kat sini. Ikut Ustazah baca tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Mad lazim kalimi muhaffaf ialah apabila huruf mad bertemu dengan huruf mati dalam satu kalimah. Boleh hafal tak? Senang je kan? Apabila huruf mad bertemu dengan huruf mati dalam satu kalimah. Boleh kan? Senang je. Okey. Tak apa, tak boleh. Okey, tak apa, nanti kita hafal. Hukum bacaannya adalah dibaca dengan tanpa dengung. Okey. Ketiga, hanya terdapat dua tempat dalam Al-Quran, iaitu di dalam surah Yunus ayat 51 dan 91. Apa misalnya? Misalnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana. Sebut. Okey. Okey, yang tahu kat anda ni untuk pengetahuan awak, okey? Ataupun senang cerita untuk pengetahuan awak lah. Dan untuk kalau ada soalan tu maksudnya awak tahu. Jangan awak tak tahu langsung kan. Okey, kalimah al-ana asalnya hamzah istifham bertemu hamzah wasal sebenarnya. Tapi dia ditukarkan kepada hamzah wasal itu kepada huruf alif dan dipanjangkan dengan kadar 6 harakat. Ingat, semua mad lazim adalah 6 harakat. Kemudian, okey, Qazah baca. Mad ialah memanjangkan bacaan. Lazim ialah mesti dibaca 6 harakat. Kalimi ialah satu kalimah. Muhaffaf ialah tidak diidghamkan. Okey. Okey. Faham semua? Tajuk yang kedua ni sangat simple. Beza dengan yang pertama. Kalau yang pertama hari tu mad lazim kalimi musaqqal tu kena idghamkan. Kena bertasydid. Apabila huruf mad bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kalimah. Tapi mad lazim kalimi muhaffaf ni apabila huruf mad bertemu dengan huruf mati dalam satu kalimah. Okey? 4 orang je, termasuk Ustazah yang buka kamera 4 orang je Oh, okay, tak apa, tak apa. Okey, tak ada soalan Amsyah ada soalan kat tangan? Tak ada. Okey, boleh terus buka buku aktiviti, kita buat sikit supaya tak tertangguh nanti kan banyak pula kerja awak kan. 2 muka surat je macam hari tu, senang je. Arfan, buka buku aktiviti Arfan, Ustazah bacakan, awak jawab. Arfan. Dan sesiapa yang tak boleh, yang macam masih lemah untuk membaca, Ustazah bacakan, awak jawab Okay, yang boleh jawab tanpa Ustazah baca, buat muka surat 22 dan 23. Tak faham boleh tanya Ustazah. Arfan?
Arfan on camera. Cepat Zaza tolong jawab jom. Dan sesiapa yang tidak boleh mengikuti, boleh ikut Zaza Mana Arfan? Zaza muka surat apa? 22, 23. Kalau boleh jangan tengok buku tau. Sebabnya kan nanti ada yang belakang tu kan. Dekat soalan subjektif tu dekat depannya ada jawapan. Awak jangan tengok buku tengok je kat depan tu. Tapi kalau lagi baik sebab awak dah hafal, tak payah tengok depan. Macam tu. Okey, Zaza bacakan tau. Nombor 1, apabila huruf mat bertemu dengan huruf mati dalam satu kalimah adalah pengertian alif, mat lazim kalimi musaqqal. Ba, mat lazim kalimi muhaffaf. Jim, mat lazim harfi musaqqal. Dal, mat lazim harfi muhaffaf. Okey, pilih alif ke ba ke jim ke dal. Sebabnya ada dekat atas tu nama tajuknya kan. Mestilah kat situ. Nombor 2. Kadar panjang bacaan mat lazim kalimi muhaffaf ialah berapa harkat? Alif 3 harkat, ba 4 harkat, jim 5 harkat, dal 6 harkat. Ingat, Zah kata mat lazim berapa harkat? Kemudian nombor 3. Pilih misal mat lazim kalimi muhaffaf. Tadi Zah kata mat lazim kalimi muhaffaf ni ada satu je misal tapi ada 2 tempat. Okey, alif. Batin. Ba. Al-ana. Jim. La ilaha. Dal. Toha. Pilih. Nombor 3 tu. Nombor 4. Hanya terdapat pada 2 tempat sahaja di dalam Al-Quran, iaitu pada surah alif, surah Yunus ayat 51 dan 91. Ba, surah Yunus ayat 10 dan 51. Jim, surah Yunus ayat 15 dan 19. Dal, surah Al-Fatihah ayat 1 dan 2. Ingat balik, Zah kata kat surah apa, ayat apa. Nombor 5. Hukum bacaan mat lazim kalimi muhaffaf ialah alif dibaca dengan idgham, ba dibaca dengan ikhfa, jim dibaca tanpa dengung, tanpa idgham, dal dibaca tanpa ikhfa. Ingat. Musaqqal ke yang muhaffaf ni yang tak idgham? Ya saya. Ulang balik yang mana satu sayang? Yang soalan tadi. Nombor 5. Okey, hukum bacaan mat lazim kalimi muhaffaf ialah alif dibaca dengan idgham, ba dibaca dengan ikhfa, jim dibaca tanpa idgham, dal dibaca tanpa ikhfa. Kita tak ada belajar pasal ikhfa pun Jadi siapa jawab ikhfa siap dia. Antara alif dengan jim. Idgham ke tanpa idgham? Zah ajar tadi. Okey. Dapat Okey, boleh tengok muka surat 23. 23 ni awak kena subjektif. Isikan jawapan. Macam saya kata tadi, kena hafal kan? Kalau tak hafal, Zah, ya. nombor 3 yang muka surat 23 macam mana? Nombor 3. Dia suruh pilih mana satu misal mak lazim kalimi muhaffaf tu. Ada satu je kan misal ni tadi? Yang mana satu? Ada satu je kan misal ni kan? Yang mana satu? Alif ke ba ke jim ke dal? Muka surat 23. Oh 23. 23 nombor 3. Okey, muka surat 23 nombor 3 tulis misal tu. Misalnya benda yang sama. Awak tahu lah yang al-ana tu kan? Nama surah pun sama, cuma ayat dia. Bilangan ayat ni ayat nombor berapa? Okey. Macam tu. Okey. Nombor 1 pengertian. Nombor 2. Ya. Kadar panjang. Kadar panjang bacaan ni berapa harkat? Tadi Zah kata. Kalau mat lazim kalimi kan. Kalau mat lazim je berapa harkat? Ingat balik.
Okay, siapa yang macam dia tak hafal lagi kan? Yang erti ke kan? Boleh tengok dekat slide depan ni, hafalkan sikit lepas tu baru buat. Salah ejaan tak apa, janji berbunyi. Janji ada bunyi. Okay? Ustazah, Ya. nombor surat 23 ni, dia Hmm? punya nombor bilangan ayat ni kan, kena buat nombor bahasa Melayu ke bahasa Arab? Bahasa Melayu je pun tak apa. Okey. Okay. Yang muka surat 23, yang bawah ni kan, mat, lazim, kalimi, muhafaf. Ni macam yang hari tu, kena beritahu apa masuk mat, apa masuk lazim, apa masuk kalimi, apa masuk muhafaf. Okay? Untuk yang tak tahu, untuk eja kan, awak boleh buka buku teks lah Tapi yang dah tahu tu, Ustazah harap sangat awak teruskan je jawab. Ustazah. Ya? Aida. RM8,000. Okay. Teruskan berjuang. Okay. Kita boleh. Ingat tau, mak lazim kalimi muhafaf, dia tak dengung. Dia tak idgham. Jadi dia ringan bacaan dia. Kalau yang musakal tu dia berat sikit sebab apa? Sebab diidghamkan. Okay. Kita bakal belajar lagi 2 mat lazim. Jadinya awak kena pastikan awak ingat tau. Yang lagi dua ni pun senang sebab dia melibatkan huruf pula. Yang 2 ni kalimah yang kita belajar tentang kalimah. 2 lagi tentang huruf. Awal huruf. Awal huruf pada awal bacaan lah kan. Contohnya yang Yasin, Toha, Alif, Lam, Mim. Tu nanti kita akan belajar lah. InsyaAllah akan datang. Okay, lagi 2 minit. Ada soalan apa-apa daripada awak? Sama soalan. Tak ada. Ini yang mana satu? Gak sembelih, banyak sembelih.